Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syazah binti Elmi dari PPSMP Jun 2022 unit PAKK 3 akan membentangkan bagi tugasan 2 subjek PAKK 1152 iaitu kemahiran bahasa dalam pendidikan awal kanak-kanak yang bertajuk analisis kesantunan dan peraturan berbahasa dalam video kanak-kanak. Sebelum kita pergi ke perbincangan ini dengan lebih mendalam, eloklah sekiranya saya menerangkan apa yang akan dibincangkan dalam perbincangan kali ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada video rujukan yang saya ambil bagi tugasan kali ini. Seterusnya, kita akan lihat kepada peraturan umum berbahasa yang mengandungi 3 subtopik iaitu konteks komunikasi, kelancaran dan intonasi serta gaya bahasa. Seterusnya, kita lihat kepada kesantunan yang mempunyai 2 subtopik iaitu menyantuni kanak-kanak dan menyantuni rakan, ibu bapa dan dewasa. Akhir sekali, kita akan lihat kepada kesimpulan daripada perbincangan pada kali ini. Jadi, bagi tugasan kali ini, saya mengambil keputusan untuk memilih animasi Upin dan Ipin sebagai bahan video rujukan. Ini kerana video animasi Upin dan Ipin merupakan sebuah animasi yang amat popular dalam kalangan kanak-kanak dan yang mana setiap episod daripada animasi tersebut mempunyai banyak nilai-nilai murni dan pengajaran yang mampu memberikan manfaat kepada kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Tanpa melengahkan masa, kita akan lihat kepada isi yang pertama, iaitu peraturan umum berbahasa. Apa itu peraturan umum berbahasa? Peraturan umum berbahasa ini dapat didefinisikan sebagai satu undang-undang yang digunakan dalam penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang mana dalam konteks peraturan ini terdapat beberapa elemen yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap penutur ketika berkomunikasi. Kita lihat kepada elemen dalam peraturan umum berbahasa yang pertama iaitu konteks komunikasi. Terdapat 2 aspek yang terkandung dalam konteks komunikasi iaitu tujuan utama dan juga aspek pemilihan kata. Dalam ketika berucap, individu yang berucap mestilah mengetahui tujuan utama ketika mereka berkomunikasi. Sama ada komunikasi tersebut adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau mendidik maupun berhibur. Yang mana berdasarkan tujuan-tujuan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa kaedah komunikasi yang digunakan mestilah berbeza mengikut konteks komunikasi agar maklumat-maklumat yang disampaikan atau ilmu-ilmu yang diberikan mestilah sampai dengan jelas kepada semua pendengar dalam kalangan masyarakat, sama ada pelajar, rakyat dan sebagainya. Seterusnya dari segi aspek pemilihan kata, yang mana setiap pengucap mestilah bijak untuk memilih kata-kata yang digunakan. Pengucap juga mestilah mengelakkan penggunaan bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa kesan yang dapat mengguriskan perasaan para pendengar. Contohnya penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan budaya kawasan tersebut adalah sangat tidak sesuai dalam berkomunikasi. Selain itu, dalam pemilihan kata juga mestilah tahu tentang gelaran yang perlu digunakan kepada pendengar bersesuaian dengan latar belakang para pendengar. Seterusnya, kita lihat kepada elemen yang kedua dalam peraturan umum berbahasa iaitu kelancaran dan intonasi suara. Kelancaran dan intonasi suara merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. Kerana tanpa kedua-dua aspek ini, komunikasi yang disampaikan dan maklumat yang disampaikan tidak dapat disampaikan dengan jelas. Jadi, apa itu kelancaran?
Kelancaran ialah petah dalam berkata-kata yang mana pengucap mestilah bijak dan lancar untuk berkata-kata dalam bahasa yang dikuasai. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua konteks-konteks percakapan dapat disampaikan dengan lebih jelas dan dapat mengelakkan kesalahfahaman antara pengucap dan pendengar. Intonasi pula merupakan nada suara yang perlu dikawal oleh pengucap, yang mana intonasi yang digunakan mestilah sesuai dengan keadaan semasa. Contohnya, bagi keadaan yang tegang, pengucap mestilah menggunakan intonasi yang rendah agar dapat mendamaikan kembali suasana. Pengucap juga mestilah menggunakan intonasi yang rendah ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua agar dapat menunjukkan kesopanan dalam diri pengucap. Selain itu, pengucap juga mestilah menyebut perkataan dengan lebih jelas atau satu persatu supaya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih tepat kepada pendengar. Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Boleh? Adik-adik, boleh? Video yang telah dipaparkan sebentar tadi merupakan analisis video yang dilakukan bagi aspek konteks komunikasi, kelancaran dan juga intonasi suara, yang mana di dalam video kita dapat lihat bahawa pengacara dapat menentukan tujuan beliau untuk berkomunikasi, yang mana dalam video tersebut kita dapat mengetahui tujuan pengacara itu berkomunikasi adalah untuk menyampaikan maklumat tentang pertandingan berkaitan susu yang digunakan oleh Upin dan Ipin. Seterusnya, dari segi aspek pemilihan kata yang digunakan oleh pengacara juga bersesuaian dengan konteks yang ingin disampaikan dan latar belakang masyarakat yang terlibat. Yang mana pengacara menggunakan kata-kata yang mudah difahami dan diterima oleh pelanggan di dalam pasaraya untuk melibatkan diri dalam pertandingan tersebut. Dan bahasa-bahasa yang digunakan juga adalah sangat menarik dan dapat menarik perhatian para pelanggan. Seterusnya, kita juga dapat lihat kelancaran dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengacara yang sangat bagus sehingga dapat menyampaikan maklumat dengan tepat kepada pelanggan. Kita dapat lihat pengacara di dalam video itu sangat lancar ketika bertutur untuk menarik minat-minat pelanggan ke kawasan atau ke booth beliau berkomunikasi. Dan akhir sekali, intonasi yang digunakan oleh pengacara juga mampu menarik minat para pelanggan kerana intonasi yang digunakan oleh pengacara mempunyai nada yang berbeza mengikut ayat yang disebut. Contohnya di dalam video, pengacara mengubah intonasi mengikut ayat-ayat yang ditutur. Dalam video tersebut, pengacara tersebut menggunakan nada yang tinggi, rendah, kemudian mengulang kembali intonasi tersebut sehingga dapat mengumpulkan para pelanggan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pengacara.
Aspek yang seterusnya dalam peraturan umum berbahasa ialah gaya bahasa, yang mana terdapat 3 gaya bahasa yang boleh dilakukan oleh para pengucap, iaitu perbandingan, pengulangan dan penegasan. Apa maksud perbandingan? Perbandingan merupakan satu kaedah dengan melakukan perbandingan yang bertujuan untuk memberikan kesan kepada para pendengar. Contohnya, membandingkan seseorang kepada seseorang untuk menjadikan nasihat itu menjadi lebih berkesan dalam diri pendengar tersebut. Seterusnya adalah kaedah pengulangan. Gaya bahasa pengulangan, yang mana pengucap atau penutur perlu mengulang kembali isi yang telah dinyatakan agar dapat memastikan pendengar dapat menerima maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Seterusnya dan akhir sekali, gaya bahasa penegasan, yang mana penutur mestilah memberikan penegasan semula terhadap maklumat yang disampaikan supaya pendengar dapat mengikuti atau menerapkan nasihat tersebut, nasihat yang disampaikan dalam kehidupan seharian mereka. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Ya, Ihsan? Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk kebesaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan sihat dan otak cerdas. Pandai. Jadi, berdasarkan video yang telah dimainkan sebentar tadi, kita dapat lihat gaya bahasa yang ditunjukkan dalam potongan video tersebut adalah gaya bahasa penegasan yang digunakan oleh guru Upin dan Ipin. Yang mana guru tersebut bertanyakan kepada para pelajar apakah kepentingan kanak-kanak meminum susu, yang mana soalan itu adalah untuk menegaskan bahawa amalan meminum susu secukupnya dapat memberikan banyak manfaat kepada perkembangan kanak-kanak. Contohnya seperti yang disebut di dalam video, Ihsan, beliau mengatakan bahawa meminum susu dapat dapat meningkatkan tumbuhsaran dan juga menjadikan kecerdasan otak. Kesan daripada video tersebut, kanak-kanak akan dapat mengamalkan amalan meminum susu dalam kehidupan seharian mereka kerana telah ditegaskan oleh guru mereka tentang manfaat meminum susu. Seterusnya, kita lihat kepada elemen kesantunan. Elemen kesantunan bermaksud kesopanan dan kehalusan dalam penggunaan bahasa untuk berkomunikasi, sama ada melalui lisan atau bukan lisan, yang mana ianya bertujuan untuk mengekalkan keharmonian komunikasi tanpa menimbulkan sebarang konflik antara kedua-dua belah pihak. Terdapat beberapa pandangan tokoh berkaitan kesantunan. Yang pertama iaitu oleh Asmah Haji Omar pada tahun 2000, yang mana beliau berpendapat bahawa kesantunan ini merupakan penggunaan bahasa harian yang tidak menimbulkan rasa tersinggung dan kemarahan oleh para pendengar. Seterusnya oleh Watt et al. Yang dinyatakan pada tahun 1992, yang mana pada pendapat beliau, kesantunan ini merupakan perlakuan bahasa yang digunakan untuk mengekalkan keseimbangan hubungan interpersonal dalam kumpulan sosial. Dan akhir sekali, pendapat oleh Fraser dan Nolan pada tahun 1981, yang mana mereka berpendapat kesantunan ini berlaku apabila kontrak perbualan yang digunakan oleh penutur dan pendengar sebagai satu usaha untuk mengekalkan keharmonian dalam komunikasi. Yang mana sebagai rumusan, ketiga-tiga pandangan tokoh ini telah menyatakan kesantunan adalah salah satu perkara untuk mewujudkan keharmonian ketika berkomunikasi.
Dalam kesantunan terdapat dua elemen menyantuni, iaitu menyantuni kanak-kanak dan juga menyantuni orang dewasa. Kita lihat kepada menyantuni kanak-kanak yang mana di dalamnya terdapat empat aspek, iaitu pujukan, pengukuhan, motivasi dan arahan atau penegasan. Bagi aspek pujukan, ia merupakan satu komunikasi yang melibatkan psikologi untuk menyampaikan maklumat, yang mana kaedah pujukan ini sentiasa melibatkan permainan emosi untuk menyampaikan sesebuah maklumat. Seterusnya adalah pengukuhan, yang mana ia merupakan kaedah dengan menggunakan latihan atau bahan untuk menguji sama ada komunikasi yang disampaikan berkesan ataupun tidak kepada para pendengar. Contohnya komunikasi tentang mendidik. Komunikasi mendidik oleh guru-guru, yang mana guru-guru boleh memberikan kertas kerja atau latih tubi untuk melihat keberkesanan komunikasi yang disampaikan itu kepada para pelajar. Seterusnya adalah motivasi, yang mana komunikasi motivasi ini adalah untuk meningkatkan semangat kanak-kanak dengan memberikan galakan atau dorongan supaya mereka lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara. Dan akhir sekali iaitu arahan atau penegasan, yang mana dalam kaedah ini pengucap boleh menggunakan kata arahan seperti jangan untuk menegaskan sesuatu perkara. Kalau abah kita orang ada, mesti boleh selalu jemaah macam ni kan? Suka sangat. Atuk kan ada. Nak jemaah hari-hari pun boleh. Ya ke? Ha? Lepas ni, ikut atuk pergi terawih. Jadi berdasarkan video, kita dapat lihat bahawa kaedah yang digunakan di dalam video adalah kaedah pujukan, yang mana atuk atau gelaran Tok Dalang memujuk Upin dan Ipin agar tidak bersedih dengan situasi yang berlaku, yang mana Tok Dalang bermain dengan emosi mereka supaya menjadi lebih ceria dan menerima keadaan tersebut dengan lebih terbuka, yang mana situasi itu juga menunjukkan kesantunan orang dewasa kepada kanak-kanak yang mengalami kesedihan. Seterusnya adalah menyantuni rakan ibu bapa dan dewasa, yang mana menyantuni rakan ibu bapa dan dewasa ini terbahagi kepada dua aspek, iaitu verbal dan juga bukan verbal. Komunikasi verbal atau kata nama lainnya lisan merupakan satu komunikasi yang berkait rapat dengan penggunaan bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi. Antara contoh komunikasi verbal dalam kehidupan seharian kita adalah dalam perbualan, yang mana dalam verbal ini menekankan dua ciri, iaitu dari segi penggunaan bahasa halus dan juga kata sapaan. Bahasa halus merupakan bahasa yang sopan yang perlu digunakan dalam setiap komunikasi, contohnya mengucapkan terima kasih atau mengucapkan selamat pagi ketika menyapa seseorang. Seterusnya adalah kata sapaan, yang mana ianya merupakan gelaran yang sesuai digunakan mengikut latar belakang masyarakat yang terlibat dalam komunikasi. Seterusnya adalah komunikasi bukan verbal yang menekankan tiga ciri, iaitu pergerakan anggota badan, ekspresi wajah dan juga postur badan, yang mana ketiga-tiga ciri ini memainkan peranan dalam mewujudkan komunikasi yang berkesan. Berdasarkan penggunaan kata sapaan dalam menyantuni rakan, ibu bapa dan dewasa sebentar tadi, terdapat 7 kata ganti nama yang perlu diketahui oleh oleh pengucap atau masyarakat yang berkomunikasi untuk mewujudkan kesantunan dalam percakapan.
Yang pertama ialah kekeluargaan. Yang mana dalam kata ganti nama terdiri daripada ayah, ibu, abang, adik, atuk, yang mana ianya sesuai digunakan dalam hubungan kekeluargaan untuk menunjukkan kehormatan dan kesantunan dalam berkomunikasi dengan keluarga. Seterusnya, kata ganti nama formal seperti cik, encik, tuan, puan dan kebiasaannya digunakan dalam komunikasi yang formal seperti forum, taklimat, mesyuarat dan sebagainya agar mewujudkan suasana yang lebih profesional. Seterusnya adalah kata ganti nama warisan. Yang mana kata ganti nama ini kebiasaannya digunakan dalam bahasa-bahasa istana, contohnya antara sultan dan juga rakyat, yang mana kita memanggil sultan dengan gelaran tuanku dan menggelarkan diri kita sebagai patik untuk berkomunikasi. Seterusnya adalah kata ganti nama anugerah, yang mana ianya dianugerahkan oleh sultan, contohnya Datuk, Tan Sri, yang mana kebiasaannya digunakan oleh ahli-ahli politik. Seterusnya adalah kata ganti nama kurniaan atau iktisas, yang mana kata ganti nama ini diberikan kepada individu atau masyarakat yang lebih berpendidikan seperti profesor, doktor dan mempunyai kelayakan yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Dan seterusnya adalah keagamaan. Kebiasaannya digunakan oleh masyarakat Melayu dan masyarakat yang beragama Islam. Contohnya, masyarakat yang telah pergi menunaikan haji akan dipanggil haji dan hajah untuk menunjukkan kesopanan dan kehormatan mereka telah menunaikan haji. Dan akhir sekali ialah gabungan gelaran, contohnya pakcik, untuk menunjukkan kesopanan dalam kehidupan seharian. Nah, Apa ni tu? kuih Sri Muka. Buat berbuka. Kuih lain tak ada? Tak ada. Alah. Ipin, Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Video yang terakhir merupakan video analisis bagi menyantuni orang dewasa, yang mana panggilan gelaran yang digunakan oleh Upin dan Ipin di dalam video menunjukkan kesantunan dan kehormatan mereka terhadap orang yang lebih tua. Ini kerana gelaran atuk dan opah yang digunakan adalah tergolong dalam gelaran keluarga, yang mana atuk merujuk kepada atuk saudara Upin dan Ipin dan opah merujuk kepada nenek Upin dan Ipin. Selain itu, penggunaan terima kasih juga telah menunjukkan bahawa mereka sangat sopan dan berterima kasih kepada pemberian yang diberikan oleh orang lain. Dan ia menunjukkan sifat kesantunan dalam imej sebagai seorang kanak-kanak. Sebelum saya menamatkan perbincangan pada kali ini, terdapat 3 kesimpulan yang boleh dibuat dalam tugasan ini. Iaitu yang pertama, kita dapat lihat bahawa kesantunan dalam berbahasa dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam masyarakat. Dan seterusnya, kesantunan ini juga dapat membentuk kepribadian masyarakat yang baik dari pelbagai aspek, sama ada bahasa, perwatakan dan sebagainya. Dan akhir sekali, kesantunan dan kesopanan dalam berkomunikasi juga dapat menunjukkan imej yang baik terhadap sesuatu bangsa dan agama yang dapat memberikan tauladan dan menjadikan contoh dan tauladan kepada generasi yang akan datang. Sekian, itu sahaja daripada saya dalam tugasan kali ini. Terima kasih.